Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang kita bersama dengan Tuan Mat kita daripada mana Abang Mat? Lupa dah saya. Saya daripada Jeram, Kuala Daripada Selangor. Jeram, Kuala Selangor. Merupakan salah seorang student. Kalau kata korang perasan, batch Oktober ni Abang Mat punya penampilan ni agak popular lah dalam batch Oktober ni. Alhamdulillah. Beliau merupakan seorang student yang sangat-sangat rajin, komitmen dia tinggi dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan recording bagi kelas yang ke-6 untuk batch Oktober. Jadi kita dah masuk kepada topik do teori. Okey. Do teori ini dia digunakan untuk mengenal pasti trend. Itu kegunaan do teori. Kita tahu macam biasa trend ini terbahagi kepada dua, sama ada uptrend ataupun downtrend. Okey. Point untuk uptrend macam yang kita boleh nampak dekat nota tu, low high, high low, high high dan sebagainya. Dan saya dah buat nota yang diringkaskan dalam bentuk short form lah, LH, HL, HH dan sebagainya. Dan seterusnya downtrend pula dekat bahagian bawah tu susunan dia bermula daripada high, low, high, low, high, low, low dan sebagainya. Baik. Jadi sekarang ni apa yang membezakan do teori by Bada dengan do teori yang ada dekat luar sana? Ini yang kita nak tengok. Ini yang kita nak tengok. Ini yang kita nak belajar dalam recording yang kali ini. Baik. So seterusnya, okey, Abang Mat boleh nampak tak saya tukar uptrend downtrend ni? Nampak je. Okey. Dia dalam bentuk lakaran, nampak Ya, ya. Okey, baik. So sekarang ni biasanya lah, ini benda yang biasa lah, yang kita boleh tengok lukisan lakaran dan sebagainya tanpa gandingan SNR daripada Bada. Okey. Seterusnya yang ini pula uptrend. Yang ni saya dah mula masukkan sikit dah. Yang mana mendaki ni saya buat warna biru, yang merah ni saya buat warna yang turun saya buat warna merah. Menandakan biru ni adalah pergerakan daripada mana Abang Mat? Biru. Biru daripada mana? Uptrend je. Daripada buyer. Oh, daripada buyer. Merah daripada Seller. seller. Okey. Bila mana Abang Mat tengok dekat high, apa yang Abang Mat nampak dekat puncak dia tu? Puncak tu macam ada resistance je. Kenapa kata ada resistance? Sebab apa? Sedangkan tak ada candle situ, macam mana Abang Mat boleh kata ada resistance? Sebab price tu dia buat apa tu? Cuba Abang Mat perhatikan pada harga dia. Ya. Cuba perhatikan pada warna dia. Cuba. Warna merah je. Biru dan merah. Merah. High ya. tu, betul? Betul. Biru merah itu formation untuk apa Abang Mat? Biru merah. Formation untuk resistance atau formation untuk support? Resistant. Okey. Bila mana kita tengok pada bahagian high low pula, merah biru itu formation dia. Itu formation untuk apa pula? Untuk support je. Untuk support. Jadi sebenarnya bila mana kita tukarkan dia dalam bentuk warna yang sebegini, kita boleh nampak yang mana kedudukan high, high low, high high dan sebagainya sebenarnya dalam masa yang sama dia memberi maklum kepada kita bahawa itu merupakan resistance, itu merupakan support dan sebagainya. Boleh tak Abang Mat? Boleh. Okey. Kalau kita tengok plane macam ni, low high, high low, high, hitam je semua, apa pun tak nampak tak? Betul. Tapi bila mana kita bubuh warna yang sebegini, jadinya kita sedia maklum bahawa di situ merupakan resistance, SBR, RBS dan sebagainya. Boleh? Boleh je. Baik. Jadi seterusnya untuk downtrend. Okey. Benda ni simple, sangat-sangat simple bagi mereka yang dah ada pengetahuan basic tentang konsep Bada. Jadi macam mana cara nak baca do teori ni simple. Baik. Untuk lower high apa yang Abang Mat nampak? Lower high. Ya, betul. Apa yang Abang Mat nampak? Dia combination dia biru dengan merah. Biru tu dengan merah. Okey. Manakala untuk low dan lower low pula, apa yang Abang Mat nampak? Low dan lower low.
apa formation candle yang ada kemungkinan besar berlaku di situ? Apa dia? Cuba tengok warna. Warna apa dulu? Lepas tu warna apa? Cuba tengok. Warna yang low punya je ko. Low dan lower low. Sama je dua-dua tu. Warna merah je. Merah dulu, lepas tu warna apa, Mat? Ya. Merah dulu, lepas tu warna warna biru. Warna biru. Nampak tak ni? Yang ni warna merah, nampak? Ya, betul. Yang ni warna biru, betul? Betul. Jadi dia combination dua warna ni yang saya kata formation candle yang berbeza ni. Satu low, satu lower high. Dekat low tu support, dekat high tu apa nama, biru merah dah jadi resistant pula. Resistant. Boleh? Boleh je. Okey, baik. So sekarang ni saya nak tunjuk okey, katakanlah contoh daripada atas ni kan, dia turun sampai ke bawah sini. Sekarang ni line warna merah tu close dekat sini. Apa yang berlaku, Abang Mat? Cikgu nak tanya apa warna line tu ke? Warna line tu merah. Ya. Dan line tu close dekat sini. Nampak saya punya mouse? Nampak. Okey. Higher high ni, sewaktu price berada di sini, dia sebagai apa? Resistant atau RBS? Resistant. Bila mana line merah tu turun sampai sini, resist dan close dekat sini, yang ini dia dikenali sebagai RBS ni, bila mana price ke atas ni, bukan resistant. Ya, betul. Boleh? Boleh je. So bila mana line warna merah close dekat bahagian bawah ni, dia dah membatalkan kedudukan RBS yang berada pada high ni tadi. Boleh tak? Boleh je. Dia membatalkan ya. Dia membatalkan kedudukan RBS. High. Secara RBS. langsung dia telah pun membatalkan kedudukan high tu tadi. Boleh? Boleh je. Jadi kita kena restructure balik kedudukan dua teori tu. Boleh? Boleh. Baik. So kita akan pergi kepada peringkat praktikal. Kita buat amali secara amali on chart. Okey, baik. Sekarang ni kita sedang melihat kepada NZD USD. Okey, untuk time frame monthly, yang mana pair ni Abang Mat dia dah marking dah pun sebenarnya. Sekarang ni kita akan nampak betapa pentingnya kemahiran mengenal pasti SNR bila mana kita nak apply dua teori. Okey, baik. Jadi saya start dengan bahagian bawah ni. Okey, macam mana kita nak start plotting? Ni cara dia. Yang ni saya pakai line warna biru. Okey, sebab dia mendaki. Seterusnya saya tebalkan dia macam tu, bagi nampak sikit. Visualization pula saya buat monthly, weekly. Saya buat gitu. Seterusnya daripada bawah atas sini turun ke bawah, saya buat dia warna merah. Yang ni saya buat monthly saja. Monthly je. Monthly saja, sorry Yang ni saya buat monthly saja. Nanti baru saya akan pakai apa nama monthly dan weekly. Okay. Then dia naik sekali lagi. Tengok betul-betul dekat mana yang saya ambil Okey, baik. Saya berhenti setakat itu. Abang Mat nampak tak daripada bawah ni? Nampak je. Okey. Bawah ni apa dia? Yang dia mula je close candle bear. Ya. Ini kita kenal sebagai low. Boleh? Boleh je. Yang atas ni kita kenal sebagai high je. high. Seterusnya yang bahagian bawah ni kita kenal sebagai higher low. Boleh? Boleh je. Dia lebih tinggi daripada low yang sebelum ni. Boleh? Faham? Boleh. Okey. Seterusnya kita kenal ini sebagai higher high. Higher high. Okey. Kemudiannya kita ambil line warna merah ni lagi. Okey, letak dekat situ. Yang ini nama dia masih lagi sama, higher low. Boleh? Boleh je. Okey. Seterusnya dekat sini kita ambil dia pergi sini. Okey, yang ini kita kenal dia sebagai higher high jugalah. Boleh? Boleh.
Jadi susunan do teori tu cantik. Low, high, higher low, higher high, higher low. Higher low tu kat sini lah. Boleh? Boleh. Okey, higher high. Masalahnya sekarang ni, selepas higher high, sepatutnya ikut turutan dia buat apa? Higher low je. Higher low. Adakah dia berjaya membuat higher low? Sekarang ni NZD USD berjaya ataupun tidak untuk membuat higher low? Tidak berjaya je. Actually dia berjaya apa Mat? Nampak tak? Dia turun lebih rendah. Ya, tapi dia break yang tadi lah yang higher low tu. Yes, betul. Cakap apa Mat. Sebab tu saya nak buat ikut step by step. Jadi ini menjadi high high yang baru. Higher low yang baru. Seterusnya high high ni saya padam. Makna kata dia straight away pergi sini. Boleh? Boleh je. Okey, baik. Jadi sekarang ni kenapa dia buat higher low yang rendah ni? Pasal apa? Sedangkan sini dah ada higher low. Agak-agak sebab apa? Boleh agak tak Abang Mat? Cuba-cuba. Macam mana Abang Mat? Sebab tadi ada RBS kat situ je. Dia dah cerita dia Abang Mat. Sebab Ya. dekat sini, nampak dekat high ni, Ya. ada satu RBS yang belum berlaku retracement, betul tak? Betul je. Jadi yang ini yang menjadi punca kenapa dia buat pergerakan tu ke bawah. Dan sekarang dia stuck. Nampak? Dia tak boleh nak naik, dia tak boleh nak turun. Nampak? Nampak je. Buyer push harga untuk naik, sedangkan sepatutnya dia retrace sampai sini. Nampak? Sebab tu cubaan dia untuk ke bawah tu ada. Sebab ni belum berlaku retracement. Nampak? Nampak je. Dia ada hutang kat sini. Tu istilah dia. Boleh? Istilah hutang dia. Okey, baik. So saya teruskan. Kita baca satu persatu. Daripada bawah ni dia dah buat higher low. Seterusnya dia naik ke atas ni. Adakah ini higher high? Pada Abang Mat, adakah ini higher high? Higher high je. Yes, betul. Ini merupakan higher high. Sebab apa dia higher high? Kedudukan close dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Boleh? Boleh. Baik. Jadi sekarang ni, selepas higher high, ikut turutan dia akan buat higher low. Higher low. Higher low tu dekat sini. Bila mana kita nampak dia buat higher low ni, jelas dekat situ kita boleh nampak kedudukan higher low yang baru lebih rendah daripada higher low yang sebelumnya. Nampak? Nampak je. Okey. Makanya kedudukan tu tadi dia dah jadi macam ni. Terbatal je Ya. Ini terbatalnya kedudukan in term of do theory pula. Nampak? Dia dah jadi gini pula. Boleh? Okay, boleh. Baik. Faham. Jadi sekarang ni saya padam yang ni sahaja. Okey. Ni dia dah jadi higher low yang baru dekat sini. Okey. Seterusnya daripada yang bawah ni, okey, selepas higher low dia buat apa Abang Mat? Higher low dia buat higher high. Dia buat higher high. Adakah dia berjaya buat higher high? Gagal je. Dia gagal. Apa yang dia buat? Dia buat lower high je. Lower high. Tepat. Dia buat lower high. Makna kata Abang Mat ada buat revision lah ni. Ada je sikit-sikit. Dahsyat. Ini lower high. Okey. Mana kecelah datang lower high tiba-tiba? Sebab bila mana dah berlaku perubahan yang sebegitu, ini jadi high yang atas ni. Yang ini jadi low. Jadi low Abang Mat. Yang ni jadi low. Yang ni pula jadi high. Selesai. Jadi kita ada high, low, lower high. Nampak? Nampak je. Okey. Selepas dia buat lower high, dia buat apa? Apa yang dia buat tu? Lower low. Dia buat lower low. Jadi dekat sini dia buat lower low. Selepas dia buat lower low, sepatutnya dia buat apa? Dia buat lower high. Tapi masalahnya dia naik lebih tinggi daripada kedudukan lower high yang dekat sini. Nampak?
Ya, Ni low high ni, nampak? betul. Jadi sepatutnya macam ni lah. Sepatutnya dia sangkut dekat sini, betul. Sini sebab sini ada SPR, nampak? Ya, Kemudiannya dia turun ke bawah lah, tapi tak dia naik sampai atas. Jadi sekarang ni bila mana dia naik sampai atas, kita akan find out benda ni kenapa dia berlaku dekat time frame yang lebih rendah, iaitu weekly. Boleh? boleh je. Baik. Jadi sekarang ni kita akan ambil cara nak ambil high. Tengok betul-betul macam mana cara nak ambil high. Kita dah tak payah ambil daripada bawah dah. Kita ambil dekat atas ni je, boleh? Boleh je. Okey. Bila mana kita dah nampak, okey, yang ni yang paling tinggi, boleh? Boleh. Ada soalan kenapa yang tu yang paling tinggi? Oh, tak ada dia punya close tu lah lebih tinggi. Okey. Tu menandakan Abang Mat faham lah tu. Okey, yang ni high dekat sini. Okey, kita buat step by step sekali lagi, boleh? Boleh je. Okey, yang ni turun ke bawah. Saya ambil terus kat sini. Pasal apa, saya dah nampak dah ni naik atas, boleh? Ya, boleh je. Jadi yang ni saya buat visualization dia weekly. Dia turun ke bawah, saya bawa dia warna merah. Okey. Daripada bawah ni pula dia menuju naik ke atas sini. Okey. Seterusnya yang ini warna biru. Kemudian saya terus ambil yang ini. Boleh? Boleh je. Okey, baik. Sekarang ni kalau kata kita perhatikan, okey, kalau kata kita ambil macam ni lah, yang ni sebenarnya dah batal. Nampak? Ni SBR, ni dah batal kat sini, betul tak? Betul je. Jadi kita tak boleh lah nak ambil yang ni. Kita kena ambil marking yang belum batal. Tu yang kita kena ambil. Jadi dekat sini, boleh? Boleh je. Daripada situ, seterusnya kita akan membuat andaian bahawa ke mana dia akan naik. Dekat mana. Jadi dekat sini kita boleh tengok daripada high turun pergi kepada low bawah ni. Bawah ni low. Bawah ni low. Okey. Dalam jarak antara high pergi kepada low ni, kita akan cari SBR mana yang valid. Boleh tak? Boleh tak? Boleh je. Okey, baik. Jadi sekarang ni tengok betul-betul Dekat sini current price. Dekat sini ada dua kedudukan SBR, nampak? Nampak je. Saya betulkan harga dia kejap. Okey. Okey, selesai. Ini sahaja dua SBR yang ada yang menghalang pergerakan NZD daripada menuju ke atas. Nampak tak Abang Mat? Nampak je. Jadi sekarang ni, adakah sampai sini dia akan turun ke bawah, ataupun sampai sini dia akan terus pacak naik? Kita nak kena tengok dan kita nak kena perhatikan dekat time frame mana. Dekat time frame yang lebih rendah. Boleh? Boleh je. Okay. Sekejap saya turun kat time frame daily pula. Jadi dekat sini kita akan buat question mark. Dekat sini kita akan buat question mark. Dekat mana berlaku lower high? Saya buat gitu. Boleh? Boleh. Pasal apa? High, low, lepas low apa dia? Lower high lah. Lower high. Ya. Jadi sekarang ni soalnya di mana akan berlaku lower high tu tadi, boleh? Boleh je. Ini monthly punya RBS tu yang belum retrace lagi. Boleh nampak? Ni, dekat sini. Nampak? Oh, yang bakar. Nampak je. Okey, saya alih sikit low ni. Saya alih sikit. Abang perasan tak? Weekly ni belum retrace lagi ni. Nampak? Ya je. Yang ini pun sama, belum retrace. Nampak? Jadi ini semua ada kemungkinan Allah. Ini semua ada kemungkinan yang mana Allah, syek bubuh order je ni. Ini semua ada kemungkinan yang mana price akan kembali balik ke situ. Tu cerita dia. Jadi yang belum berlaku retracement ni saya buat warna, saya buat double pixel. Boleh? Boleh je. Baik. Saya terlajak satu benda, minta maaf banyak-banyak. Bila mana kita dah kenal pasti kedudukan high untuk downtrend bagi weekly dekat sini. Okey, boleh nampak anak panah tu? Boleh? Nampak je. Secara tidak langsung ini merupakan pemutus trend yang sebelumnya. Boleh?
Boleh. Senang benar apa nama kongsi ilmu dengan Bamat ni. Faham saja dia. Tanya tak boleh jawab. Ni banyak makan kismis ni. Okey, baik. Seterusnya kita turun pada time frame daily. Pasal apa turun time frame daily? Pasal kita nak trace ada potensi ataupun tidak untuk berlakunya lower high. Boleh? Boleh je. Baik, kita turun time frame daily. Okey. Jadi kalau kata kita tengok pada time frame daily, memang sini ada satu SBR lah. Sini, atas ni nampak dekat sini. Nampak je, daily punya. Sekejap saya buat dia dalam apa nama time frame daily pula, dua teori dia. Jadi bila mana kita dah tahu dua teori ni Bamat, sebenarnya kita nak baca dia nak buat point apa. Dia nak buat point apa, tu yang kita nak baca. Kemudiannya kita nak baca lepas ni dia nak buat apa. Buat apa? Gitu. Boleh? Boleh je. Bila mana berlaku synchronization daripada time frame yang besar turun kepada time frame yang kecil, mudah banyaklah kerja kita. Pasal apa? Semuanya sama, pergerakan tu sama. Contohnya weekly nak buat lower high, daily pun nak buat lower high. Jadi senanglah benda tu. Boleh? Boleh Kita dah dapat satu kata putus yang seiring bagi kedua-dua time frame, yang mana kedua-duanya sedang cuba untuk membuat point lower high. Boleh? Boleh. Pasal apa yang kita kata dia nak buat point lower high tu? Pasal ini downtrend. Okey, high, low, lepas low apa dia? Lower high. Lower high. Tu cerita dia. Sebab tu kita kata dia nak turun. Boleh? Boleh je. Mudah je kan benda ni kan? Okey, situ dia, lower high. Dekat situ. Okey, dekat sinilah kita letaklah lebih kurang kat mana. Boleh? Boleh je. Baik. Sekarang ni macam mana kata kita nak trace point-point yang dia akan berlaku tu? Macam mana? Jadi sekarang ni caranya ialah dengan kita melihat sama ada berlaku ataupun belum retracement. Itu yang kita nak check. Boleh? Boleh je. Jadi SBR yang saya double pixelkan ni merupakan SBR yang berpotensi untuk menjadi turning point kepada time frame daily. Boleh? Boleh. Tu dia. Dalam kes ni sebenarnya kita nampak ada dua. Boleh? SBR tu dekat sini dengan bahagian atas ni. Boleh? Boleh Bamat? Boleh je. Setakat ni nampak gambaran macam mana cara nak baca? Lebih kurang nampak je. Alhamdulillah. Cuma nak revision lagi lah. Okey, dia macam ni Bamat. Ya, Bila mana kita buat analisis yang sebegini, analisis yang sebegini macam yang saya katakan sebelum-sebelum ni, satu analisis ni dia boleh valid sampai 3-4 bulan. Memberikan makna bahawa untuk kita tunggu satu setup tu jadi. Macam contoh sekarang ni kita aim dia jadi lower high kan? Betul. Ada kemungkinan lepas 2 bulan baru dia jadi. Memang kira kata santai berbenar lah kalau kata trade menggunakan badar ni, mapping dia. Okey. Kalau lah kata dah ready untuk trade secara santai yang sebegini, makanya kena ingat money management tu kena jagalah. Ya? Ya je. Money management tu kena jaga. Saya tunjukkan contoh. Umpamanya di sini, ini merupakan point high. Seterusnya dia turun kat bawah ni dah jadi low, betul? Betul je. Yang ni dia naik balik ke atas, dia jadi lower high. Lower. Dia jadi lower high, boleh? Ya betul. Boleh je. Kalau lah kata entry buy dekat sini, kangkang lah tu namanya. Pasal apa dia turun balik, nampak? Nampak? Nampak je. Sebab tu bila mana kita nak trade, kita kenal pasti trend. Pasal apa? Macam contoh, okey, ni dekat downtrend, boleh nampak ni? Kejap, saya tak tukar skrin kot. Okey, kejap. Saya tukar skrin kejap. Okey, boleh nampak tak? Sekarang boleh nampak Muhammad? Boleh nampak je. Okey. Sebab tu kita fokuskan
kepada kedudukan lower high dan lower high ni. Boleh nampak? Nampak je. Kita nak entry sell tu. Kalau kata kita entry low, kita buy, ada kemungkinan untuk dia pecah lagi buy ni. Pasal apa? Dia nak ke bawah. Boleh? Boleh je. Tapi kalau kita entry dekat lower high, dia akan turun ke bawah. Dia naik balik pun sepatutnya dia lebih rendah daripada lower high yang sebelumnya. Boleh? Boleh je. Sebab tu nama dia lower high. Kalau tak, nama dia higher high lah. Betul? Betul. Gitu. Baik. Sekejap saya tukar balik on screen. Kita tengok dekat trading chart. Senyum Abang Mat, pasal apa? Tak ada apa juga. Okey, contoh Contoh, saya buat contoh. High dekat sini. Kat bahagian atas ni high. Yang bawah ni low. Okey. Kemudiannya sini expectation kita yang mana berlakunya lower high. Boleh? Lower high. Boleh je. Okey, baik. So sini kita katakanlah lower high. Masa tu sebab dia yang depan-depan ni belum jadi lagi kan. Ya. Jadi kita masuk sell kat sini. Bila mana kita masuk sell, expectation kita untuk lower low yang seterusnya ialah dia akan buat lebih rendah daripada low dekat sini. Betul? Betul. Dia akan jadi lebih kurang ginilah. Ginilah dia jadi lebih kurang. Okey. Yang ni dekat sini. So nak tak nak dia kena turun lebih rendah daripada yang ini. Boleh? Boleh je. Baik. Bila mana dekat sini, okey, dia turun. Okey, kejap saya tanda jap support ni. Okey, saya tanda support ni kejap. Okey. Bila mana dia turun sampai ke bawah sini, katakanlah dia turun tu sampai dekat sini, boleh? Dia turun Boleh sampai je. sini. Okey. Dia punya kedudukan tu tak kemas sama Mat. Tak kemas. Tak kemas tu maksud saya, kalaulah kata dia ada gap. Okey, contoh sini tak ada langsung apa SBR. Okey, sini tak ada langsung. Dia turun tu dia turun jauh. Katakanlah contoh sampai sini. Boleh? Boleh je. Jadi sementara dia nak naik tu, buyer akan exhausted. Dia akan kepenatan, dia akan kehilangan dia punya stability untuk hold contract dalam pasaran. Jadi bila sampai dekat SBR ni, then dia akan turun ke bawah. Pasal apa? Kenaikan yang dia buat tu dah lama. Boleh? Boleh je. Macam contoh yang ini. Contohnya, okey, daripada low menuju ke lower high. Kalau Abang Mat perasan, dia menurun ni pasal apa? Dekat sini ada satu resistance. Nampak? Nampak je. Nampak Ada satu resistance. Okey. Bukanlah kuat tara mana pun kalau nak diikut-ikutkan. Tapi kalau kata kita kira daripada sini menuju sampai sini, okey, ada lebih kurang dalam 44 batang candle. Makna kata lebih kurang 2 bulan trading day. Boleh? Boleh je. 2 bulan dah dia struggle naik atas ni. Jadi bila sampai sini je prap dia turun ke bawah. Boleh? Boleh je. Itu cara dia. Jadi bila mana kita dah entry sell dekat sini, seterusnya dia turun kat bawah, dan kita nak entry sell lagi, boleh, tak ada masalah ni. Kita nak entry sell kat sini, tak ada masalah, okey je. Pasal apa? Sini low. Tapi kena ingat, bila mana yang ni kita dah tahu dia batal, kan? Kita dah tahu, sini dah clear, dah nampak low ni batal. So kena hati-hatilah nak entry sell pun. Boleh? Boleh je. Maksud saya macam ni. Okey, bila dia turun sampai sini, okey, ini betul lower low, tapi masalahnya dia dah membatalkan kedudukan yang ini. Boleh? Boleh je. Bila mana dia dah batal, dia akan jadi macam ni pula. Dia akan jadi macam ni pula. Lepas tu expectationnya selepas ni dia akan naik. Boleh? Dekat Boleh. mana masalahnya tak tahulah. Boleh? Boleh je. Sebab sekarang ni kita baru ada high dengan low sekarang ni. Baru kita ada dua ni setakat ni. Entry sell tu dekat sini ni, duk masuk sell ni. Okey, saya buat. Sini. Kata contohlah sell kat sini. Duk masuk sell kat sini. Okey. Baik. So dah masuk sell kat atas ni, dia turun sampai bawah. Seterusnya mana pula dia nak pergi naik ke atas ni? Yang tu yang kita kena tengok tu. Dekat sini ada SBR daily, nampak? Dekat bahagian ni, nampak?
Nampak ya? Jadi expectationnya dia akan naik sampai sini, tapi dia belum sempat naik, dia turun dulu. Sampai mana dia turun? Dia turun sampai sini. Boleh nampak? Nampak ya? Bila mana dia dah turun sampai situ, okey, seterusnya dia naik sampai sini. Sampai sini boleh tak nak sell? Boleh, silakan nak sell, tak ada masalah. Masuk pula sell. Katakanlah masuk sell kat sini. Masuk sell. Okey, dah masuk sell. Bila mana dah masuk sell pula dekat sini, okey, daripada atas ni, daripada bahagian atas ni, dia sepatutnya sekarang ni dia buat point apa ni, Abang Mat? Dekat sini point apa ni, kat atas ni? Yang ni point apa? Yang tadi lower high. Yang ni point lower high. Okey. Jadi sekarang ni kita expect dia akan buat lower low, betul tak? Betul. Bila kita expect dia nak buat lower low, dia sepatutnya lebih rendah daripada support ini, betul? Betul. Barulah kita kenal dia dengan nama lower low sepatutnya. Paling-paling tidak pun dekat situlah. Boleh? Boleh. Masalahnya sekarang ni dia close dekat sini. Ya. Betul? Betul. Jadi kedudukan sell kita sekarang ni, baik di sini ataupun di sini, dah berjuduk jadi bahaya. Ada? Faham tak? Faham je. Melainkan sekiranya dia buat lower low tu bawah ni, sedap tu nak hold. Betul? Nampak? Nampak ya? Itu kepentingan kenapa saya memberikan penekanan terhadap pemahaman basic marking dan juga advanced marking. Basic marking support dengan resistance, macam mana kita nak tanda bertindih dan sebagainya. Seterusnya advanced marking, macam mana kita nak kenal pasti bahawa telah pun berlakunya pembatalan ataupun belum. Pasal apa? Kita nak tapis pula menggunakan dua teori ni. Boleh? Boleh. Ambil katalah lebih kurang dia turun sampai bawah ni 453 pip, Bamat. Kalau daripada atas ni. Kalau daripada berapa lama sini, tu? Ya? Berapa lama tu? Berapa lama? Kita tengok daripada atas ni, bulan 5 sampai sini bulan 9, 4 bulan, Bamat. Memang tu trade macam tu kan? Itu cerita dia. Boleh, Bamat? Ya? Boleh ke? Tak pernah lagi, tak tahu dah kan? Okey, baik. Fahamkan dalam skill yang besar dulu. Selepas daripada tu, kalau nak cuba intra, cuba intrakan dia, silakan, tak ada masalah. Ataupun ada yang buat scalping pun ada. Dia di post $100, dia target sehari RM1. Ada, bukan tak ada. Baru saya jumpa dia semalam. So dia buat marking yang sama je menggunakan sama, dia buat marking sama. Tak ada beza pun. Tapi dia berpandukan kepada dua teori lah ya. Dia berpandukan kepada dua teori SBR, RBS dan sebagainya. Sama macam mana Abang Mat belajar, itulah yang dia belajar, tak ada beza. Okey, setakat ni ada soalan Abang Mat? Tak ada. Tak ada. Baik. Saya akan save template ni dan saya akan berikan kepada Abang Mat. Seterusnya Abang Mat boleh buat revision untuk pair-pair yang lain. Abang Mat ada lagi 3 pair. Euro GBP, betul tak? Euro GBP betul ya. Kalau tak silap saya lah, USD CHF, NZD USD, USD CAD dengan Euro GBP. Kalau tak betul. Silap saya. Okay? Betul. So kalau kata Abang Mat nak praktis, macam contoh, okay, monthly ni dia nak buat apa? Nak kenal pasti. Contoh kan. Tapi untuk case monthly NZD USD ni kita tak nampak ni. Tak nampak bayang apa benda yang dia nak buat ni. Tak nampak. So markingnya buat macam cikgu buat ni ya, buat low, high, low kan. Ya itu ya. Betul. Okay. Esok kalau kata dah mahir, nama, kalau kata dah orang kata dah mahir, tak payahlah nak buat tulisan low, high apa benda semua ni. Tak perlu dah lah. Tapi untuk saya kena buat lah cikgu ya. Untuk peringkat awal ni kena buat lah. Faham. Okey, yang tadi tu kita nak tengok apa yang monthly nak buat, tapi kita tak berjaya, tak tahu apa monthly nak buat. Lepas tu kita dah pening kepala, kita turun pula time frame weekly. Bila mana dekat weekly, kita dah nampak daripada bawah ni dia cantik dah kan, ada low, ada high, ada lower low, ada higher low, higher high, high low dan sebagainya. Sampai sini dia bertukar trend pula dah sampai sini. Betul?
Betul. Baik, bila mana kita dah tahu berlaku perubahan trend di sini, seterusnya kita berjaya mengenal pasti bahawa ada potensi untuk berlakunya lower high bagi time frame weekly. Okey. Jadi kita nak solidkan lagi, kita nak perkemaskan lagi, kita nak ringkaskan lagi kita punya analisis. Kita zoom in dekat time frame daily dan kita dapat benda yang sama, yang mana daily pun sedang cuba untuk membuat point lower high. No. Boleh? Boleh. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey je. Video ni saya rekodkan dan akan digunakan bagi tujuan pembelajaran malam ini. Seterusnya pada malam ini insya-Allah jam 9 suku sehingga 10 suku malam. Apa yang saya harapkan ialah revision daripada student untuk apa yang kita dah bincangkan dalam video ni. Boleh? Boleh je. So Abang Mat boleh terus proceed dengan assignment yang baru, okey, untuk membuat plotting bermula daripada time frame monthly. Seterusnya kenal pasti dekat mana yang berlaku perubahan trend tu tadi. Katakanlah contoh saya ambil time frame USD CHF untuk time frame monthly. Baik, dekat mana yang kata berlaku perubahan trend tu, dekat mana? Mana punca dia? Dekat mana dia berubah? Itu yang kita nak tahu. Boleh? Boleh je. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okey. Okey, clear boleh Boleh. Baik, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Abang Mat atas ruangan Sama-sama masa yang je. diberikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam.